Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi kelas Pendidikan Islam kita. Okay, kita akan teruskan dalam bidang fiqh. Okay, kita akan sambung berkaitan dengan rukun nikah yang kita telah bincangkan dalam kelas yang lepas. Okay, untuk kali ini kita akan tengok syarat bagi rukun nikah yang seterusnya. Okay, kita akan tengok saksi. Okay, syarat bagi saksi ialah yang pertama mestilah orang Islam. Okay, kemudian dia baligh, dia seorang yang adil. Okay, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang boleh dipercayai dan bukan orang yang fasik. Maksud adil di sini lebih kurang macam itulah maksud dia. Dia bukan orang yang fasik. Okay, bukan orang yang tidak menunaikan solat, bukan orang yang selalu dalam keadaan melakukan dosa. Okay, kemudian dia mestilah lelaki, kemudian dia faham lafaz. Nanti kita akan tengok pada lafaz ada ijab dan qabul, dan saksi ni mestilah faham apa yang dilafazkan ketika ijab dan qabul. Kemudian sempurna panca indera, bukan orang yang cacat. Okey, seterusnya kita tengok akad yang terdiri daripada ijab dan kabul. Okey, lafaz ijab yang pertama, apa dia? Sirah ijab. Hendaklah digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan daripada dua lafaz itu dalam apa jua bahasa. Apa maksud dia? Digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan daripada dua lafaz itu. Okay, dalam bahasa apa sekalipun yang boleh difahami. Okay, boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya. Wali pada perempuan, bapa pada perempuan, datuk pada perempuan. Ataupun kita panggil Tok Kadi. Wakil lah tu. Contohnya, contoh ijab macam mana? Menikahkan nikah dengan anak perempuanku Fatimah binti Abdullah berwakilkan wali bapaknya padaku dengan mas kahwin RM40 tunai. Ini contoh ijab. Okey. Lafaz ijab. Sirah ijab hendaklah digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan. Okay, ini benda yang sama ya. Okay, kita tengok lafaz qabul. Apa dia sirah qabul? Iaitu upacara penerimaan daripada lelaki sendiri ataupun wakilnya setelah selesai sirah ijab dengan tidak diselangi oleh apa-apa perkataan asing atau masa yang panjang. Okay, maksud dia apa? Menerima. Qabul ni ucapan terima daripada pihak lelaki ataupun wakil kepada lelaki tu. Okay, setelah selesai ijab. Yang ijab tadi yang aku nikahkan di kau tu. Okay, selesai yang tu dia pun qabul, dia terima. Okay, apa yang diijabkan tadi. Okay, kemudian contohnya aku terima nikah Fatimah binti Abdullah dengan mas kahwin RM40 tunai. Itu contoh dia. Okay, syarat-syarat sirah ataupun lafaz akad. Yang pertama hendaklah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Mesti dilafazkan oleh wali sendiri ataupun wakil dia, kadi. Kemudian ijab dan qabul berlaku dalam satu majlis. Mestilah ijab dan qabul tadi dia duduk dalam waktu tu juga. Bukan majlis yang berbeza-beza. Ijab masa lain, qabul masa lain. Kemudian tidak melafazkan dengan bahasa sindiran seperti kata wali, saya serahkan anak aku kepada engkau. Dia tak nak guna bahasa-bahasa sindiran. Dia nak mestilah jelas. Kemudian lafaz ijab jelas dan boleh difahami oleh wali, bakal suami dan dua orang saksi. Ini maksud dia semua orang boleh faham apa yang ada dalam ijab tadi. Tidak diselangi oleh diam yang lama. Maknanya nak jawab tadi tu, qabul tu tak boleh lah. Lepas diijab panjang baru dia jawab qabul. Tak nak. Ataupun perkataan yang tidak berkaitan dengan ijab dan kabul. Ataupun dia sebut benda lain. Sepatutnya dia terus jawab kepada ijab tadi. Okay, tapi dia cakap benda lain. Maka dia akan terputus. Syarat dia tidak sah. Okay, syarat lafaz. Sirah lafaz dan kabul. Tidak menyalahi ijab. Yang ni jawapan kepada ijab tadi dah. Syarat dia pula. Tidak menyalahi ijab. Maksud dia ijab kata lain, qabul kata lain. Maka tidak sah. Dia mestilah seiring dengan ijab. Maksud kepada ijab tadi.
Kemudian tidak diselangi oleh diam yang lama, sama tadi, atau perkataan yang tidak berkaitan dengan ijab. Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya. Orang yang terima nikah tadi, suami sendiri ataupun wakil kepada suaminya. Kemudian menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Kena sebut dalam qabul tadi nama bakal isteri. Okey, tapi kadang-kadang kalau setengah-setengah negeri tu yang tak sebut nama pun ada juga. Okey, sekadar disebut aku terima pun dikira sebagai sah. Okey, tidak dengan lafaz taklid seperti kata bakal suami aku terima nikahnya bila telah mendapat pekerjaan. Jadi dia meletakkan syarat di situ, maka tidak sah. Tidak dibataskan dengan tempoh masa tertentu. Jangan dia tak nak ada dia ni macam terikat dengan sesuatu tempoh masa. Ada syarat dia pula. Maka benda tu adalah benda yang batil, dia tidak sah. Okey, wallahu alam, setakat tu kelas kita untuk hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.